resusitasi cardiopulmonary. Susah nak nyebut ni kan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, sebelum ini kita dah belajar berkaitan dengan kemalangan dan juga alatan bagi mengelakkan berlakunya kemalangan lah. Jadi hari ini kita nak tengok punca berlakunya kemalangan di kawasan tapak landscape dan juga nursery. Okey, punca berlakunya kemalangan terdapat 3 lah. Pertama, kecuaian manusia. Kedua, kawalan keselamatan. Dan yang ketiga, persekitaran bengkel. Okey, kita tengok dulu kecuaian manusia. Yang pertama, kurang pengetahuan. Kedua, tidak berdisiplin. Dan yang ketiga, tidak mematuhi peraturan keselamatan. Tak ada pengetahuan ni biasanya kita tak tahu ada barang-barang itu adalah bahaya sedang kita pegang. Kita tak tahu barang tu panas. Kita tak tahu barang tu berat. So, kemungkinan kat situ berlaku kemalangan. Tidak berdisiplin dan tidak mematuhi peraturan keselamatan ni hampir samalah. Maksudnya, kita masuk bengkel, kita berlari-lari, bermain-main, benda tajam. So, kat situ boleh berlaku kemalangan. Dan yang kedua, kawalan keselamatan. Tiada prosedur kerja. Main ambil je. Katalah nak tanam pokok tu, sepatutnya kita kena tapis, kena gaul, kena ikut sukatan, tak ikut prosedur. Kurang atau tiada arahan keselamatan selepas memulakan. Maksudnya cikgu kalau kita pergi kat bengkel, tak ada arahan daripada cikgu tu. Kita tak ikut pun arahan keselamatan tu. Kan? So jadi masing-masing ikut haluan masing-masing. Itu yang jadi berterabur. So kemungkinan berlaku kemalangan lah. Dan yang ketiga, persekitaran bengkel. Tempat kerja yang tidak diurus dengan baik, bersepah kan. Jadi nak berjalan payah kan, bersepah. Pencahayaan tempat kerja yang tidak cukup. Kadang-kadang tempat kerja kita tu gelap, lampu terbakar tak betul kan. Jadi tak nampak. Bila tak nampak tu banyak macam-macam boleh berlaku kan. Yang nampak pun boleh jatuh, yang tak nampak apa dah lagi. Okey, yang seterusnya, sistem pengudaraan yang tidak kondusif. Banyak abuk mungkin kan. Okey, susun atur alatan mesin yang tidak sesuai. Tiada penyelenggaraan alatan dan mesin. Peralatan-alatan semua bersepah ya, tak disimpan dengan elok. Penyimpanan, pengendalian dan pelupusan alat dan mesin tak diurus dengan baik. Contoh barang racun ataupun baja yang dah expired tak urus. Jadi kat situ sebenarnya bahaya untuk kesihatan kita lah. Dan last sekali, pendawaian tanpa kebenaran. Kebocoran arus elektrik. Contoh kita looping wire tu, main sambung plug. So sebenarnya bahaya kan. Kalau tak pandai boleh menyebabkan menjatan elektrik. So itulah 3 punca berlakunya kemalangan di tapak landscape ataupun di nursery. So tajuk yang kedua, menunjukkan cara tindakan yang perlu diambil apabila berlakunya kemalangan di nursery ataupun tapak landscape. Okey, yang pertama, jika berlakunya renjatan elektrik, apa kita nak buat? Pastikan arus elektrik telah dimatikan. Pertama sekali kita matikan arus elektrik. Jangan terus pegang je. Atas switch dah, switch utama dia kan. Jangan terus pegang apa. Orang yang kena elektrik tu, dengan kita kena elektrik kan. Yang kedua, alihkan wayar elektrik dengan kayu kering dan objek yang bukan mengalir. Maksudnya sebelum kita pegang orang yang kena elektrik tu, kita kena pastikan tutup dulu main switch ataupun switch elektrik tu lah. Setelah kita tutup, jangan terus pegang sebab orang itu masih ada cas elektrik. So kita ambil bahan-bahan penebat seperti kayu ataupun penyapu lah kan, yang bukan besi lah yang boleh mengalirkan air arus elektrik. Kita tolak wire tu jauh daripada orang yang kena renjatan elektrik tu lah. Jadi barulah kita boleh selamatkan dia. Okey, yang kedua, patah kaki atau tangan. Langkah pertama, katalah jatuh daripada kolam kan. Langkah pertama, jangan gerakkan bahagian yang patah. Kita tenangkan dia. Yang kedua, rawat dan hentikan pendarahan jika ada lah. Kita lap dulu pendarahan tu.
3. Kawal pendarahan dengan meletakkan kain bersih pada luka dan tekan dengan jari tangan. Balut dengan kain yang bersih. Maksudnya bahagian yang luka tu kita tekap dulu. Ada aniplas, kita aniplaskan dulu. Kan? Ada kain putih, kita pakai kain putih, kain bersih, supaya darah tak mengalir lah. Dan yang keempat, sokong bahagian yang patah dengan kayu supaya kaki tu tak bergerak. Ataupun kertas tebal, ataupun surat khabar. Kemudian barulah kita boleh bawa untuk pergi dapatkan rawatan. Okey. Yang seterusnya, resusitasi kardiopulmonari. Susah nak nyebut ni kan. Okey. Ini ada masalah pernafasan lah. Nak cerita kan. Yang pertama, apa yang kita kena buat? Teknik menyelamatkan nyawa mangsa yang mengalami kejutan secara tiba-tiba pada jantung dan pernafasan. Maksudnya kita kena buat bantuan pernafasan. Memberi hembusan ke dalam mulut mangsa diselang dengan memberi tekanan di dada mangsa untuk membuat darah mengalir di dalam badan. Okey. Dan yang terakhir, rawatan melecur. Andainya ada terkena air, terkena bahan panas, apa yang kita kena buat? Langkah pertama, perlu diberi rawatan dengan mengalirkan air sejuk pada bahagian yang melecur, ataupun sapu lotion dan balut dengan kain bersih. Itu kalau tahap 1 lah. Kalau tahap 2, okay, tahap 2 perlu diberi rawatan dengan mengalirkan air sejuk pada bahagian yang melecur tidak kurang 1 jam dan balut dengan kain bersih dan tidak berbulu. Ini kalau dia punya tu kuat sikit lah. Kuat sikit. Dia punya kepanasan tu kan. Okay, tahap 3 ni yang paling kuat lah. Memerlukan rawatan pakar dengan segera. Jangan tanggalkan pakaian mangsa. Rawatan sementara tidak boleh diberikan kerana dikhawatiri berlakunya perkara yang lebih buruk. So, bila kita nak rawat melecur ni, kita tengok tahap kelecuran tu lah. Kalau tahap 1, tahap 2 boleh lagi. Kalau tahap 3, kita terus bawa ke klinik lah sebaiknya. So, saya rasa itu saja untuk setakat hari ini. Jangan lupa subscribe dan jawab kuis dan nota yang saya bagi ni. Tolong download ya. So, Assalamualaikum dan terima kasih.